10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apa itu metafizik dari sudut pandangan ahli falsafah? Meta bermaksud melampaui atau melebihi atau di atas atau tingkatan teratas. Fizik bermaksud perkara atau alam yang bersifat material atau fizikal. Metafizik bermaksud melampaui sempadan atau batasan fizikal. Apakah metafizik dari sudut keagamaan? Metafizik merujuk kepada fenomena di luar alam nyata. Contohnya adalah seperti kewujudan Tuhan, kehidupan selepas mati dan konsep syurga dan neraka. Metafizik menurut agama ini merupakan sesuatu perkara yang boleh dikaji untuk memahaminya dengan menggunakan akal. Metafizik menurut agama juga adalah kajian terhadap fenomena di luar alam nyata yang gagal disahkan melalui deria atau panca indera, tetapi boleh disahkan melalui cara lain seperti akal dan wahyu. Contohnya wahyu seperti ayat daripada Al-Quran. Apa itu metafizik? Metafizik menjelaskan sesuatu yang di sebalik fizikal. Metafizik membincangkan mengenai hakikat realiti dan merupakan ilmu untuk merungkaikan hikmah sesuatu perkara yang wujud sama ada di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan. Metafizik ialah perkara yang gaib, tetapi ianya wujud di sekeliling kita dan memberi kesan kepada kita. Metafizik dari sudut terminologi. Menurut ahli metafizik yang lain iaitu Plato dan Aristotle, beliau menyatakan bahawa sesuatu yang di sebalik fizikal itu adalah alam pemikiran manusia itu sendiri. Di sini bermaksud bahawa metafizik itu bukan sahaja berkenaan alam, malah ia juga berkaitan dengan pemikiran manusia. Jenis-jenis metafizik. Ontologi ialah cabang falsafah yang mengkaji konsep seperti kewujudan dan realiti. Ia termasuk persoalan tentang cara entiti dikumpulkan ke dalam kategori asas dan entiti yang manakah wujud pada tahap yang paling asas. Ontologi kadang-kala dirujuk sebagai sains makhluk dan tergolong dalam cabang falsafah utama yang dikenali sebagai metafizik. Teologi adalah hasil daripada proses pertimbangan dan penilaian akal manusia yang berkaitan ketuhanan, keagamaan dan kerohanian. Kepercayaan boleh dimaksudkan seperti sebahagian manusia yang berpegang kepada konsep empirikal sebagai sumber kepercayaan. Kosmos bermaksud alam dan logi bermaksud ilmu. Kosmologi adalah cabang ilmu astronomi yang berkaitan dengan kewujudan dan perubahan alam semesta dari awal kejadiannya hingga sekarang. Selain itu, kosmologi juga boleh ditafsirkan sebagai pengajian mengenai alam semula jadi termasuk perbincangan mengenai unsur, ruang dan masa sesuatu evolusi, sains serta pengetahuan mengenai dunia. Topik penting dalam metafizik. Ontologi ialah mengenai teori tentang hakikat, turut dikenali sebagai metafizik umum, satu disiplin ilmu yang membicarakan tentang hakikat Tuhan, teologi atau usuluddin, hakikat alam semesta kosmologi dan hakikat manusia psikologi. Di dalam skop perbahasan, segala sesuatu yang berada di alam fizik yang boleh diamati atau ditangkap oleh panca indera dan realiti yang menjurus kepada sesuatu kebenaran. Ia juga melibatkan pemahaman mengenai aspek-aspek seperti entiti, kelas, hubungan dan kategori-kategori yang ada di dalam dunia ini. Kosmologi ialah mengenai fenomena alam semesta. Kosmologi juga penting untuk pengembangan teknologi dan pemahaman kita tentang alam semesta. Banyak penemuan dan inovasi dalam bidang teknologi dan astronomi yang berasal dari pemahaman kita tentang kosmologi. Kausalitas dan kosmogoni adalah dua topik yang berbeza, namun keduanya memiliki kepentingan yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan falsafah.
Kausalitas atau hukum sebab akibat adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam falsafah dan biologi. Hukum kausalitas menyatakan bahawa setiap peristiwa memiliki penyebab dan akibat yang dapat dijelaskan secara logik dan dapat dijangka. Osmogoni, di sisi lain, adalah pembelajaran mengenai asal mula alam semesta. Keperluan merujuk pada keberadaan suatu benda atau entiti yang harus ada kerana adanya suatu tujuan atau fungsi tertentu. Dalam metafizik, keperluan sering dikaitkan dengan Tuhan atau entiti lainnya yang dianggap menjadi penyebab dari segala sesuatu yang ada. Dalam konteks keperluan dan kontingensi, metafizik membantu kita memahami bahawa dunia ini tidak terbatas pada realiti material yang dapat diamati, melainkan ada dimensi-dimensi lain yang tidak dapat diukur atau diuji. Minda dan jirim merujuk kepada dua aspek yang berbeza dalam diri manusia, iaitu keadaan mental dan keadaan fizikal tubuh. Dalam metafizik, terdapat cabang yang membincangkan aspek-aspek minda seperti kebebasan, kehendak dan pemikiran, manakala cabang yang lain membincangkan aspek-aspek jirim seperti struktur fizikal tubuh dan kesihatan. Oleh itu, dalam konteks minda dan jirim, metafizik dapat membantu kita memahami hubungan antara dua aspek ini dan bagaimana ia boleh mempengaruhi kesihatan mental dan fizikal kita. Kehendak bebas dan determinisme adalah dua topik penting dalam metafizik yang membahas mengenai bagaimana tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Kehendak bebas menunjukkan bahawa manusia memiliki kemampuan untuk membuat pilihan mereka sendiri berdasarkan kehendak mereka sehingga mereka dapat bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri. Determinisme menunjukkan bahawa tindakan manusia sebenarnya telah ditentukan oleh sejumlah faktor seperti lingkungan sosial, keadaan psikologi dan faktor biologi. Sistem dalam metafizik ontologi. Idealisme ontologi merujuk pada pandangan bahawa dunia hanya ada kerana adanya idea atau pemikiran yang melingkupinya. Dalam konteks ini, realiti yang kita alami setiap hari hanyalah produk dari pemikiran atau kesedaran kita dan tidak ada realiti yang ada di luar kesedaran itu sendiri. Contoh dari idealisme ontologi dapat ditemukan dalam pelbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam seni, sebuah lukisan atau patung hanya menjadi karya seni jika ada pemikiran atau idea yang melingkupinya. Kebendaan merujuk kepada sesuatu yang mempunyai wujud yang nyata atau tidak nyata. Contohnya, buku, meja dan manusia adalah beberapa contoh kebendaan yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan. Kebendaan merujuk kepada jenis-jenis kebendaan yang ada. Dalam ontologi, kebendaan terbahagi kepada dua jenis utama iaitu benda dan substansi. Benda merujuk kepada objek yang terdiri daripada bahan atau objek yang dapat dilihat dan dirasakan. Contohnya, buku, meja dan kerusi adalah beberapa contoh benda. Substansi merujuk kepada entiti yang tidak dapat dilihat atau dirasakan, tetapi mempunyai kewujudan yang nyata seperti jiwa atau roh. Beberapa contoh kebendaan termasuk manusia, binatang, tumbuhan, benda-benda mati seperti batu dan kayu, serta fenomena alam seperti udara dan air serta api. Sistem dalam metafizik teologi. Khusus dalam teologi, teisme merujuk pada pandangan bahawa Tuhan yang dianut oleh suatu agama itu adalah peribadi yang bertahta dan berkuasa serta mampu bertindak di dunia. Yang pertama adalah Tauhid. Teisme Tauhid adalah pandangan dalam teologi yang meyakini bahawa Tuhan adalah satu-satunya entiti yang layak disembah dan hanya Dia yang memiliki kekuasaan mutlak atas alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Dalam pandangan ini, tidak ada entiti lain yang setara dengan Tuhan atau memiliki kekuasaan yang sama dengannya. Yang kedua adalah syirik. Teisme syirik adalah bentuk kesesatan dalam keyakinan tentang Tuhan yang bertentangan dengan keyakinan dasar agama Islam. Maksudnya, ialah menafikan keesaan dan kesatuan Tuhan dan mengakui keberadaan atau kekuatan yang setara dengannya. Para ulama sepakat bahawa teisme syirik merupakan perbuatan syirik yang sangat dilarang dalam Islam. Mereka menegaskan bahawa keimanan dan keesaan dan kesatuan Tuhan adalah asas agama Islam dan jalan menuju syurga. Ateisme dalam teologi bermaksud menolak keberadaan Tuhan atau entiti rohani. Individu yang mempercayai ateisme dalam teologi percaya bahawa dunia dan kehidupan berasal daripada proses semula jadi semata-mata tanpa campur tangan Tuhan atau entiti rohani.
Agnostisisme adalah suatu pandangan falsafah yang mengakui keterbatasan manusia dalam memahami dan membuktikan keberadaan Tuhan. Agnostisisme tidak menyangkal keberadaan Tuhan tetapi mengakui bahawa keberadaannya tidak dapat dibuktikan. Dalam keterbatasan ruang pemahaman, metafizik mempunyai pengaruh tersendiri dan telah diamalkan dalam bentuk kepercayaan bagi sebahagian manusia, seperti cakra, aura mahupun perkara spiritual lain iaitu seperti meditasi ataupun zikir dan membaca Al-Quran bagi penganut agama Islam. Namun dalam perbahasan metafizik moden, kajian lebih menarik terhadap entiti tenaga itu sendiri dilakukan. Oleh sebab itu, pemahaman menyeluruh pasti dapat memberi jawapan yang lebih munasabah terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. Dalam erti kata lain, metafizik merupakan ilmu yang sangat luas. Ia merangkumi pelbagai aspek iaitu hakikat ketuhanan. Secara khususnya, metafizik ini merupakan suatu kajian untuk mengesahkan tentang kewujudan sesuatu perkara. Ianya merujuk kepada karya purba iaitu Aristotle dan juga Plato. Metafizik adalah teori semata-mata yang tidak dirujuk oleh mana-mana fakta, namun ianya lebih kepada sebab dan fikiran mengenai sesuatu perkara yang berlaku. Ini kerana manusia tidak dapat melihat dengan menggunakan mata kasar mengenai alam pemikiran dan mereka tidak dapat merasai kehadirannya. Akhir sekali, metafizik juga bersifat spekulatif dan memberi fokus tentang sebab dan akibat mengenai suatu perkara yang berlaku.